Okey. Sekejap nak link dulu. Okey. Okey. Macam mana linkkan dalam saya punya Facebook? Tu dah dapat. Dah lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang saya muliakan sahabat-sahabat pimpinan negara Selangor, yang saya muliakan saudara Zaidi Yusof, Ketua Gerak Selangor, saudara Tuan Haji Kamarudin sebagai Ketua Gerak Gombak dan Timbalan Ketua Gerak Selangor, Saudara Halim sebagai Timbalan Ketua Gerak Pusat Bahagian Strategik dan Data, Saudara Fendi Ketua Media Gerak Pusat, Saudara Isa sebagai Ketua Operasi War Room Gerak 98. Turut hadir pimpinan Gerak Selangor, Yang Mulia Tengku Ahmad daripada Shah Alam, Tuan Syed Putra daripada Kelang, Saudara Krishna Sami dari Kelang, Saudara Saha Ampang, Saudara Husna Gombak, Saudara Leman Gombak Hulu Kelang, dan saudara yang saya muliakan. Saya ucap terima kasih kepada Gerak Selangor kerana beri ruang kepada saya untuk berjumpa dengan saudara dalam konteks kita membina dan fokus kepada hala tuju gerak, khususnya di Selangor pada masa mendatang. Kita semua sedia maklum pada hemat Gerak 98, PRU15 akan berlangsung dalam waktu yang dekat, in matter of weeks or months or weeks, mungkin dalam beberapa bulan saja atau beberapa minggu, kita mungkin akan dapat menyaksikan pembuaran parlimen dan pengisytiharan dan PRU15. Saya telah nyatakan kepada teman-teman Gerak Selangor, kita tubuhkan Gerak 98 ini sebagai satu force, satu movement untuk kita mempertahankan reformasi. Kita merupakan satu gerakan yang hadir dan muncul di saat getir, di saat reformasi itu diserang hebat. Pada masa itu kerajaan masih lagi kerajaan reformasi, kerajaan PH. Serangan itu dilakukan dari dalam, dari kalangan keadilan, berarti keadilan rakyat, PKR, keadilan, dan di kalangan Bersatu, di kalangan pimpinan, di kalangan malah Perdana Menteri sendiri. Pada masa itu, beberapa bulan sebelum jatuhnya tumbangnya kerajaan PH, kita telah berkumpul, kita telah memadu kekuatan kita ke kalangan-kalangan pimpinan reformis daripada tahun 98, menggarap kekuatan 98 untuk mempertahankan reformasi. Bottom line kita ialah reformasi. Kita mengambil jalan sukar. Kita tidak mengambil jalan popular. Sekarang bila PRU semakin dekat, macam-macam lah kita dengar. Ada yang catur bertanding sana, bertanding sini, ada yang cari tempat selamat, ada yang nak jadi bakal
Menteri Besar Mahkamah itu macam-macam. Tetapi bagi Gerak 98, tumpuan kita ialah untuk memastikan bahawa PRU 15 ini merupakan PRU yang menampilkan satu pasukan reformasi yang paling ampuh, yang paling kukuh, ya, dan kita pastikan musuh-musuh reformasi itu tidak ada tempat, ya, dalam PRU 15. Ini fokus kita, dan kita angkat pimpinan-pimpinan yang benar-benar tulen, ya, yang mempertahankan punya rekod, ya, daripada 98, dan mungkin yang bagus tetapi punya rekod, ya, jelas, ya, mempertahankan reformasi. Ini fokus kita, ya, ini fokus Gerak 98. Ya, orang lain mungkin boleh fokus perkara lain, tetapi bagi kita mau fokus kepada untuk memastikan bahawa musuh reformasi itu, ya, kita tentang habis-habisan. Ya, kita pastikan musuh kita dan kita tentang habis-habisan. Kita mau pastikan itu agak mudah. Ya, siapa dia musuh reformasi? Ya, mereka yang tidak bersama dengan koalisi reformasi, yang tidak bersama dengan parti reformasi, ya, yang punya koalisi lain, ya, yang tidak bersama kita dalam koalisi, itu adalah musuh kita. Dan itu agak jelas, ya, parti-parti yang memang dari dulu tidak bersama reformasi, bukan parti reform, parti yang anti reform, ya, itu jelas musuh kita, ya. Tetapi yang dan khianat yang baru keluar ni, hari ni ada keluar gini, tapi sebelum ni yang keluar 11 orang daripada Parti Keadilan keluar, ya, jadi pengkhianat, itu jelas, itu musuh kita, ya, dan memang tumpuan terhadap mereka. Tetapi yang juga merupakan tumpuan kepada Gerak 98 yang saya tekankan kepada kawan dalam Gerak Selangor ialah mereka yang merupakan musuh reformasi tapi tak jelas. Ini seharusnya menjadi tumpuan Gerak 98. Dan kita memang mengambil jalan-jalan sukar. Sebab itulah Gerak 98. Kita tak mengambil jalan mudah. Jalan mudah orang lain suka ambil, senang. Cari tempat senang, cari tempat mudah, lawan pengkhianat yang jelas, itu mudah. Tetapi yang lebih sukar ialah untuk memastikan bahawa, ya, tidak ada saki-baki, ya, kartel atau saki-baki kelompok-kelompok yang menjadi musuh reformasi yang dah keluar. Satu, yang masih lagi dalam parti, ya, yang masih kononnya membawa agenda reformasi tetapi sebenarnya bersekongkol dengan musuh-musuh reformasi. Ini yang kita harus pastikan, ya, tidak mendapat tempat dalam PRU 15. Ini kerja Gerak 98. Ya, dan juga siapa lagi? Mereka yang mau berkawan dengan PH, yang mau berkawan dengan koalisi reformasi tetapi menyerang ketua reformasi. Ya, siapa? Seperti Mahathir, ya, kelompok-kelompok dia dalam Pejuang dan beberapa parti lain yang mau dan masih berkawan dengan beberapa pimpinan kita dalam PH, dalam kalangan beberapa parti dalam PH, ya, mau berkawan tetapi memusuhi ketua reformasi, ya, memusuhi Anwar Ibrahim, ya, jelas menyatakan bahawa dia tak setuju Anwar menjadi Perdana Menteri, ya, orang seperti Mahathir contohnya, ya, Mahathir itu jelas dia musuh reformasi, ya, itu jelas. Tetapi yang kita harus zoom in ialah mereka yang menjadi pimpinan PH, pimpinan koalisi reformasi, tapi masih menghormati Mahathir, masih memberi ruang pada Mahathir, ya, masih mengangkat Mahathir sebagai antara pemimpin, masih mengangkat Mahathir sebagai kawan. Ini, ya, menjadi tumpuan kepada Gerak 98 untuk kita pastikan, ya, mereka tidak boleh bersama dan tidak boleh pergi tempat. Sebab kita sudah lalui perjalanan, ya, melihat sendiri 22 bulan kerajaan reformasi yang diberi mandat oleh rakyat itu tertegak tetapi diruntuhkan, ya, oleh permainan-permainan licik seperti ini. Ya, sebab itu kita gerak, kita punya rekod, ya, beberapa bulan, ya, malah hampir setahun sebelum tumbangnya, ya, langkah syariatan tumbangnya kerajaan reformasi, kita dah nyatakan secara terbuka, ya, bahawa memang ada kelompok, ya, dalaman PH, dalaman PKR, malah Mahathir sendiri, kita sebut Mahathir sendiri sebagai Perdana Menteri pada masa itu, ya, anti reform, anti kepada untuk mengangkat seorang Perdana Menteri reform. Itu kita sebut sebelum tumbang kerajaan reformasi. Maka sebab itu kita punya sedikit authority, ya, kita punya rekod, ya, untuk kali ini kita tampil dalam PRU 15 ini, dalam saat-saat menghadapi PRU 15, Gerak 98 ini tampil sebagai satu pasukan, satu movement yang fokus kepada isu ini. Kita mau, ya, kelompok reformasi, parti-parti reformasi itu tegas, jelas untuk tidak memberi ruang sama sekali, ya, kepada kelompok-kelompok yang seperti ini, yang masih bersama reformasi dalam parti tetapi bersekongkol dengan musuh reformasi. Ini yang menjadi tumpuan kita.
Dan Selangor ini menjadi satu negeri yang unik, yang agak complicated, sebab kita masih memerintah Selangor. Kepala kepada pengkhianat ini asalnya Selangor, bekas Menteri Besar Selangor. Azmin itu bekas Menteri Besar Selangor, orang kanan Zuraida, naib Presiden Parti Keadilan PKR, itu dari Selangor. Kurang-kurangnya 2 parlimen dalam Selangor ini, pengkhianat utamanya. Dan tentunya ada pengaruh, ada kesannya. Dan saya ingin nyatakan secara terbuka, Gerak 98 memang kita very outspoken, very bold, sebab kita mengambil sikap itu. Kalau orang lain, atas dasar pertimbangan dan percaturan diplomasi parti, tidak boleh bersifat terbuka, tetapi kita Gerak 98 kita bersifat terbuka. Kita Gerak 98 di Selangor, saya mendapat feedback dari kawan Zaidi, Haji Kamaluddin ni dia timbalan Selangor tapi ketua Gerak Gombak, lubuknya Azmin. Dia ketua Gerak, dia bukan setakat ketua Gerak, dia pengasas Parti Keadilan Gombak. Jadi feedback, dan bersama-sama dengan Saya Husna, Saya Leman, ini semua orang lama. Jadi feedback mereka itu merupakan input-input yang penting bagi kita. Dan kita hari ini ingin nyatakan secara terbuka bahawa kita Gerak 98 Selangor, kita melihat bahawa Selangor ini merupakan satu negeri yang harus kita berikan tumpuan khusus. Dan sebab itu saya hari ini hadir bersama-sama, walaupun saya dah beberapa bulan, hampir dekat setahun juga lah, lebih 6 bulan berada di Perak, buat kerja sikit, cari makan, ada kebun sikit, tolongkan kawan. Dan masa yang sama saya membantu juga Gerak 98 Perak, yang merupakan satu negeri penting, negeri besar, paling besar di Semenanjung, penting untuk perjuangan reformasi. Saya bersama-sama dengan sahabat-sahabat di sana, kelompok-kelompok reformis. Tetapi hari ini saya bersama-sama dengan Gerak Selangor dan saya buat keputusan atas desakan dan pandangan daripada kawan di Selangor bahawa kita harus beri tumpuan kepada Selangor. Sebabnya kita punya banyak maklumat, banyak alasan untuk merasakan bahawa kedudukan perjuangan reformasi di Selangor ini berada dalam keadaan yang kritikal. Walaupun tampuk pemerintahan pentadbiran kerajaan negeri Selangor itu di bawah Parti Keadilan. Sebab apa? Sebab ini disebut tadi lah. Sebab ada yang tak jelas, yang tidak jelas. Dan saya ingin nyatakan secara terbuka, kita tidak tidak setuju dan tidak senang dengan beberapa keputusan Menteri Besar sendiri, khususnya yang terbaru, keputusan melantik Setiausaha Politik, Setiausaha Politik beliau, salah seorang daripada Adun juga yang berhormat. Tetapi yang berhormat ini yang mempunyai rekod jelas bersama dengan Azmin dan Zuraida. Malah beliau merupakan anak didik Zuraida, banyak rekod lah yang kalau kita nak nyatakan secara terbuka agak tidak manis, tetapi jelasnya bagaimana orang yang punya rekod dekat dengan pengkhianat besar di negeri ini diberikan satu jawatan besar, bukan sekadar jawatan besar tapi penting. Setiausaha Politik itu, saya pernah jadi Setiausaha Politik, saya tahu lah. Setiausaha Politik itu merupakan satu jawatan penting, khususnya dalam menghadapi pilihan raya. Ini satu jawatan yang cukup kritikal, yang menentukan, untuk memastikan bahawa jentera negeri, jentera parti, dalam menghadapi peperangan itu berjalan dengan baik. Setiausaha Politik. Jadi kita punya alasan untuk mempertikaikan mengapa dilantik seorang yang punya hubungan cukup dekat dengan pengkhianat dulu. Kita bukan nak mempertikaikan kesetiaan sebab dia masih lagi bersama PKR. Kita tak pertikaikan itu, tetapi dari segi peperangan, kita nak berhadapan dengan pengkhianat-pengkhianat besar ni yang setiap hari ni menyerang kita. Azmin ni tak habis-habis, tak berhenti. Hari ni je 2 dah dia sapu. Ahli Parlimen PKR. Tak berhenti menyerang kita. Mengapa kita tidak sediakan pasukan di peringkat negeri Selangor ini, khususnya jawatan-jawatan penting seperti Setiausaha Politik ini, diambil daripada kalangan mereka yang punya rekod jelas tidak pernah bersama dengan pengkhianat, tidak pernah bersama dengan Azmin dan Zuraida. Apakah tak ada? Kalau nak perlukan di kalangan wakil rakyat, kita boleh beri nama.
Mana wakil rakyat yang memang punya rekod jelas, tak pernah bersama Azmin, malah menjadi musuh ketat Azmin, ya, yang memang tak ada ruang bagi Azmin untuk cuba interfere ataupun ganggu? Ada, bukan tak ada. Jadi persoalannya, mengapa dilantik orang seperti ini? Ini memberi signal yang salah, dan ini merupakan satu keputusan yang boleh kompromis kedudukan reformasi dalam di Selangor. Jadi kita tak boleh kompromi yang tu. Saya anak Jati Selangor, saya lahir di Kelang Selangor, mak bapak saya lahir di Kelang Selangor. Saya tak boleh kompromi. Kawan-kawan lain pun, ya, yang pernah membina, ya, walaupun ada yang bukan anak Jati Selangor, tapi mereka bina keadilan Selangor, mereka bina reformasi Selangor, mereka masuk, ya, reform ke penjara, berjuang. Tempat ini pun kita sekarang ini di Kota Kemuning, ini tempat Jalan Kebun, ini tempat perhimpunan 100,000, ya, banyak kalangan tokoh-tokoh kita, ya, yang masih hidup, yang juga telah pergi, ya, yang berjuang, ya, lama, ya, untuk mempertahankan reformasi. Dan kita tidak mahu sedikit pun ada risiko, any chances yang reformasi itu di-hijack sekali lagi, khususnya di Selangor. Tak boleh, ya. Apakah kita belum cukup belajar apa yang berlaku, ya, 22 bulan masa pemerintahan, ya, permainan Azmin? Apakah kita tak cukup, tak kenal lagi? Apakah Menteri Besar hari ini tak kenal Azmin? Tentu dia kenal Azmin, tentu dia tahu permainan licik Azmin, dan ini bukan caranya, ya. Sebab itu Gerak 98, we stand here to protest openly that we are not happy, ya, dan sebab itu saya sendiri akan kepalai, ya, ya, gerakan 98, Gerak 98 di Selangor ini, untuk memastikan there is no room, tidak ada ruang untuk kelompok-kelompok Azmin ini, ya, bermain, ya, dan compromise the situation dan position kekuatan kerajaan reformasi di negeri Selangor. Ya, sebab itu kita telah menyatakan di Gombak, kita dah tubuhkan 3 DON, kita dah tubuhkan jentera, ya, DON Seri Gombak, DON Hulu Kelang, DON Sungai Tua sendiri, DON Menteri Besar sendiri, kita dah tubuhkan beberapa minggu lalu, ya, ketua-ketua DON ada sini, PDM. Hari ini Zaidi di DON Kota Kemuning. DON Kota Kemuning ni bukan DON kartel, ya, sekarang ni DAP, ya, tetapi kita decide, kita putuskan untuk menubuhkan bilik gerakan dan pusat gerakan war room di DON ini, kerana kita merasakan sebagai pejuang reformasi, kita merasakan adalah adil untuk DON ini diserahkan, diberikan ruang kepada kelompok reformasi. Sebab di sinilah bermulanya reformasi. Ya, himpunan 100,000 Kesas Highway itu bermulanya di sini. Ya, dan dia termasuk dalam sejarah reformasi, dalam episod-episod dan event-event penting reformasi. Ya, kalau saudara buka Wikipedia, Google Wikipedia, ada event 100,000, perhimpunan 100,000 Kesas. Ya, tak semua event dimasukkan dalam Wikipedia, tetapi himpunan 100,000 di Kesas itu, ya, dimasukkan dalam Wikipedia. Maknanya this is the base of reformasi. Dan kita terpaksa serahkan kepada DAP, walaupun teman rakan kita, ya. Tapi ini permainan Azmin masa dia Menteri Besar dulu. Jadi kita mau luruskan, mau betulkan, ya, bukan kita bertentang dengan DAP. Kita minta supaya bagi raduan, ada ruang di kalangan pimpinan parti keadilan pun di Selangor, ya, sama-sama dengan teman kita wakil rakyat sekarang pun DAP, untuk bagi ruang, ya, untuk swap ganti dan sebagainya. Tetapi pentingnya kita nyatakan, dan kita dah bersedia, kita bermula pun, ya, hari ini kita mahu DON Kemuning ini, ya, diwakili oleh tokoh reformasi. Ya, kita ada pun, sebelah kanan saya, orang lama, ya, dalam Kota Raja, di Kemuning, orang yang sama membina Kota Kemuning, Seri Muda, ya, ada, ya, dan ini kita minta. Itu DON-nya. Malah dalam DON Kota Kemuning ini parlimennya Kota Raja. Parlimen Kota Raja ni pun saya nak sentuh juga. Kita juga minta, Gerak 98 Selangor juga minta Parlimen Kota Raja ni pun diberikan kepada reformasi. Diberikan kepada parti reformasi, diberikan tokoh reformasi untuk mewakili. Kita tahu sekarang ni Presiden amanah Mak Sabu yang menjadi ahli parlimen. Tapi ini bukan soal Mak Sabu, ya, ini bukan soal Abang Mat,
ini bukan soal kita ada masalah dengan amanat atau amanat, itu soal lain. Tetapi dari sudut reformasi, kita Gerak 98 ni melihat kesemuanya dari sudut reformasi. Orang nak lihat daripada segi susuk lain, itu banyak hal. But kita punya tanggungjawab kepada pejuang-pejuang reformasi daripada tahun 98 sampai ke hari ini. Ada yang telah pergi pun, ya, yang membina dulu pun Ustaz Faldino dah tak ada dah pun, tetapi kita menggarap kekuatan dan semangat mereka dan amanat mereka, dan kita mempertahankan itu. Jadi kita minta bukan setakat Dun Kemuning, Parlimen Kota Raja ini pun, ya, juga seharusnya, ya, diwakili oleh parti reformasi atau tokoh reformasi. Ini yang disebut. Dan untuk balik kepada negeri Selangor, don-don lain kita tumpukan. Saya beri basic figure daripada kawan dalam 10 don yang kita harus tumpukan. Kita mesti tumpukan, ya, don Port Kelang. Syed Putra di sini. Ya, saya dah bagi komitmen dengan Saudara Krishna Sami, ini pengasas, ya, daripada dulu Kelang, ya, untuk mereka memulakan gerakan, ya, 98 di Kelang, dan kita pantau secara khusus don Port Kelang tu. Ada sebab untuk kita pantau, ya, ada sebab untuk kita merasakan bahawa Gerak 98 perlu berada di sana, ya, maka kita akan tubuhkan di Shah Alam, ya, juga, ya, kita saudara semua tahu, kita dah buat keputusan beberapa minggu lalu, ya, untuk kita gerakkan jentera di Shah Alam. Tentunya pasal ahli Parlimen Shah Alam lah, kan, tak habis-habis lagi jadi juru cakap kepada Dr. Mahathir Mohamad, jadi we have no choice, ya, selagi you kat situ, we have to fight you. This is very clear, because Gerak 98 we are not going to compromise. Kita takkan compromise dengan Mahathir Mohamad, full stop, ya. Kalau hari ni tiba-tiba dia menangis buat keputusan pun, dia tak buat lah. Kalau dia buat pun lah, kan, kata dia sokong Anwar Ibrahim, itu pun kita tak percaya. Itu kalau dia buat, tapi mana takkan buat, kan? Sebab itu kita akan langgar. Ada yang sebut ini macam mana Izam, dah itu dia kata nak lawan Dr. Mahathir di Langkawi. Dia memang itu deklarasi Langkawi, Gerak 98 Kedah, dan mereka minta saya yang berdepan dengan Dr. Mahathir, dan itu tak berubah. Bila saya kata gerakkan jentera pilihan raya di Shah Alam, tak semestinya saya calon di Shah Alam. Shah Alam kita ada ramai tokoh-tokoh reformasi, Tengku Ahmad Wada dan ramai, yang berkaliber, yang punya rekod, ya, yang jauh lebih baik daripada ahli Parlimen Shah Alam sekarang lah. Jadi tapi saya kalau Dr. Mahathir masuk, memang saya masuk. Saya tak akan bergundur. Ya, ini komitmen dan ini pengorbanan, ini sumbangan kecil Gerak 98 dalam episod perjuangan reformasi. Ya, kita kena lawan Mahathir. Dan pertentangan itu bukan soal pilihan raya 15, bukan soal Parlimen Langkawi atau mana-mana parlimen pula. Ia soal, ya, satu sosok anti reformasi yang wujud dalam negara kita, ya, yang menjadi seorang diktator, yang menjadi Perdana Menteri 2 kali, ya, yang menghancurkan reformasi, yang mesti dikenang zaman berzaman. Mana kita Gerak 98 akan jadikan, ya, pertarungan itu di mana saja, ya, yang Mahathir bertanding sebagai satu pertarungan, ya, untuk dikenang zaman berzaman, kerana itu tanggungjawab kita memberi pelajaran kepada anak-anak muda generasi yang akan mendatang makna perjuangan reformasi. Itu komitmen kita. Jadi saya ambil tanggungjawab itu. Jadi tak timbul, ya, soal sama ada kita tak lawan Mahathir. Kita akan lawan kalau dia masuklah. Hari ni dia kata dia tak masuk, kan, tapi dia ni membelit, kan, sekejap dia masuk, sekejap dia tak masuk, kan, tapi apa pun kita bersedia. Okey, selain daripada itu, beberapa lagi don di Selangor menjadi tumpuan kita, di Parlimen Petaling Jaya, di Don Sri Setia pun saya berdapat maklumat kita harus berikan tumpuan. Jadi kita akan buka bilik gerakan juga di Don Sri Setia dan beberapa don lain, ya, dan kita akan buka bilik gerakan sekarang, bermula daripada sekarang. Gombak dah berjalan. Hari ini di Kota Raja, Shah Alam, Petaling Jaya, Kelang, dan ini akan menjadi tumpuan kita. Kita akan fokus kerana tanggungjawab kita untuk memastikan bahawa reform itu tidak dihijack, khususnya di Selangor. We have enough information. Ya, saya bukan pukul sebarangan. I have nothing personal against anybody. Ya, baik menteri besar ke siapa. It is nothing to me. Ya, it is about reformasi dan ini tanggungjawab saya. Ya, sebab itu we cannot compromise. Ya, and we cannot take chances.
Kita kena berhati-hati, kita kena serius, kita kena tegas, kita kena pastikan betul-betul. Ini tanggungjawab kita. Kita tak boleh biarkan reformasi ini dijual. Sekali lagi macam tu saja. Tak boleh. Saya anak Selangor, saya daripada sekolah di Selangor, Victoria Institution, universiti pun di Selangor, Universiti Islam Antarabangsa. Saya tak pernah keluar daripada Selangor. Lahir pun di Selangor. So I have enough friends in Selangor. So I know what is going on in Selangor. And I know what is going on in Selangor, and I know there is something very wrong in Selangor. Dalam pentadbiran Selangor, saya tahu. So you don't have to argue with me. Nak persoal saya boleh kemudian, tapi saya tetap pertahankan dan saya nak bagi tahu. Sebelum you persoalkan saya nak bagi tahu where I come from and where I'm standing. Saya anak jati Selangor, saya belajar di sekolah, di universiti, bekerja pun di Selangor. I have enough friends di Selangor, cukup enough information di Selangor yang memberi cukup signal kepada kita bahawa pentadbiran Selangor, walaupun ada di bawah Parti Keadilan, tetapi ada beberapa pimpinan yang melakukan beberapa tindakan yang mencurigakan, dan menjadi tanggungjawab kita Gerak 98 Selangor untuk fokus dan memastikan bahawa unsur-unsur dan elemen-elemennya tidak boleh ada di Selangor, tidak boleh ada, and we are going to fight all out at all cost. Maknanya we are prepared to go all out. Saya sendiri, saya tak nak cakap bagi pihak lain, saya sendiri, Izam Muhammad Noor, orang tahu saya, kawan-kawan saya, I will fight. Saya akan fight, saya sendiri akan fight di Don Sungai Tua. Di Don. Ni dia dah anggur. Dia orang Sungai Tua, dia sekarang pengarah Don Sungai Tua di kawasan Parlimen Amir, Menteri Besar. Saya sendiri akan fight. Even if I have to stand alone, I'm not alone lah, ada dah seorang sebelah ni. Even I have to stand alone, as bebas pun, kalau memang maklumat yang kita dapat jelas, sanksi, tak ada garanti, tak ada jaminan boleh mempertahankan informasi, permainan masih kabur, dia bukan video je kabur, game pun kabur, tak jelas untuk lawan, untuk ganyang habis-habisan Azmin, berkhianat-berkhianat, I am going to take the lead. Saya buat komitmen, saya sendiri yang akan bertanding. Ini komitmen saya. Saya yang akan kepalai. Dan bagi don-don lain, itu kita tengok keadaan. Sebab kita pelbagai. Gerak ni pelbagai. Ada yang akan bertanding sebagai ikut lambang parti, diberi ruang oleh parti. Itu kita akan bantu juga, kita sokong sebab kita bottom line kita ialah reformasi, dan kita tak kira siapa. Kita percaya dia bawa reformasi, kita percaya dia tak akan khianat dengan reformasi, kita percaya dia bukan tali barut kepada musuh-musuh reformasi. Kita akan pertahankan, kita akan dokong dan pertahankan. Ini komitmen kita. Saya juga hari ini ingin juga mengumumkan seorang aktivis Parti Amanah Negara, bekas jurusa cabang di Pandan, Ustaz Zamri. Sepatutnya dia hadir ni, tapi PKP ada halangan sikit. InsyaAllah kalau tak ada aral sampai, dan dia sedia untuk memikul tanggungjawab menjadi ketua gerak di Pandan, dengan fokus khusus kepada Don, apa tu yang ketua Amanah Selangor apa nama? Don apa? Don Teratai apa? Don Cempaka khusus di situ. Sebab jadi ini bukan detektan daripada beberapa adun amanah masuk PKH. Ini tak ada. Bagi kita gerak, kita rangkul semua. Kemasukan saudara Ustaz Zamri ini bersama-sama dengan kita mengepalai satu cabang. Dia merupakan seorang pimpinan amanah yang pertama yang menyertai gerak dan memikul tanggungjawab jadi pimpinan cabang gerak. Bagi kita ia satu signal bahawa gerak ini merangkul semua. Bukan saja Parti Keadilan, Parti Amanah, dan mungkin makan datang Parti DAP dan parti-parti lain yang percaya bahawa ini adalah satu gerakan yang benar-benar mahu fokus kepada perjuangan reformasi dan berani mengambil jalan keras, jalan sukar, jalan susah. Kita memang ambil jalan susah saja. Saya dalam parti perjuangan saya tak pernah senang. Saya jadi pengarah pilihan raya 99, saya pengarah pertama pilihan raya PKR. Saya tak ambil seat senang. Saya lawan di Shah Alam, seat paling susah di Malaysia pada masa itu. Sekarang ni senanglah Shah Alam. Dulu parlimen paling besar majoriti Shah Alam 40,000. Jadi saya bertanding Shah Alam di majoriti paling besar. Maknanya saya pick yang paling susah. Jadi ini
Ini memang style saya. Sebab perkiraan kita bukan jawatan, perkiraan kita ialah perjuangan. Kita mahu selamatkan perjuangan. Kita mahu bina Malaysia ini benar-benar merupakan sebuah negara yang reform. Kita mahu mengangkat benar-benar Perdana Menteri yang pro-reform. Kita mahu benar-benar melihat bahawa polisi-polisi dan tindakan-tindakan pro-reform itu berlaku serta-merta, as soon as possible. Sebaik saja kita mengangkat mendapat mandat daripada rakyat dan tidak lagi berlengah seperti mana 22 bulan yang lalu, dalam tempoh 22 bulan itu. Jadi ini komitmen gerak, ini gunanya gerak. Dan kita juga dapat maklumat tadi, ada 2 MP PKR Parti Keadilan yang seberang menyokong Muhyiddin hari ini. Bagi Gerak 98 ini berita baik. Bagi Gerak 98 ini bagus. Ini lebih baik daripada duduk dalam jadi musang bulu ayam. Ini lagi bagus. Dia keluar, kita tahu dia berkhianat. And this is the right time. Ini masa untuk kita clean betul-betul. Ini masa untuk kita tonjolkan orang-orang yang betul-betul reformis, untuk jadi wakil rakyat. Dan ini juga pengajaran bagi pimpinan parti, lain kali pilih calon, pilih betul-betul. Jangan pilih penyamun, jangan pilih orang boleh deal, jangan pilih orang boleh jual seat, jangan pilih orang ada duit aja, jangan pilih orang kaya aja. Sebab yang senang jual ni orang kaya. Kadang orang miskin tu yang tak nak jual, walaupun dia miskin tapi dia nilai dia lagi tinggi. Hari ni kita lihat orang yang paling kaya dalam parti tinggalkan parti. Siapa Julau ni, apa nama ni, Lady Seng. Saya kenal sendiri, bapak dia saya kenal daripada dulu, Seng. Dia cukup kaya tapi jual. Tapi bagi saya ini petanda baik bagi reformasi. This is the time untuk kita build up, and this is the time yang bagus untuk Anwar Ibrahim membina satu pasukan reformasi yang benar-benar menjunjung reformasi, cari calon-calon yang baik. Dan saya percaya Anwar Ibrahim dapat cukup pengajaran dan punya komitmen dan strategi, untuk menampilkan itu, untuk reform, untuk rakyat dan negara. Akhir sekali saya juga ingin kita Gerak 98 ingin sentuh kenyataan daripada Setiausaha Agung Parti Keadilan yang menyebut bahawa ada ugutan daripada pihak kerajaan, pemerintah. Kita juga mendapat makluman ada pihak polis dah masuk siasat. Beberapa pagi lepas siasat Tun Sri Anwar masuk pejabat parti. Polis dah mula mengganas. Kita boleh ni kita fahamkan lah, kita dah biasa sangat dengan polis ni, Cuma saya nak bagi tahu polis, you don't try to be a fool. Hamid Bado, Tan Sri Hamid Bado, saya tak kenal beliau, tapi saya dulu masa kita lawan masa kes 1MDB tu saya agak dekat dengan beliau, dan dia mengambil sikap betul, berkorban, buat tindakan betul, berprinsip, kritik Perdana Menteri pada masa itu Najib dalam kes 1MDB. Dia dihormati. I still have respect for him, but for the past few weeks ini saya nampak dia gelong sikit. Tak tahulah pasal dia dah dekat nak pencen, dia nak sambung lagi ke dia bodek lebih, tak tahulah. But we are here, Gerak 98, we are going to warn you. Kita nak warn ketua polis. Dia Gerak 98, dia tak warn OCPD, dia ketua polis. Ini Tan Sri Hamid Bado, kita nak bagi tahu, you better back up. Your time is near. Legacy tak bagus, walaupun awalnya bagus lawan MDB, tapi sampai hari ini dia tak dapat tangkap lagi Jolo. Dan bagi saya, daripada dia sibuk sekarang ni menjadi pekakas dan alat kepada Muhyiddin yang dah desperado dan kelang kabut ni, dan Azmin ni yang kelang kabut, sekarang buat ugutan dan siasat sana siasat sini pimpin parti. Lebih baik IGP di bulan-bulan terakhir ni tumpukan kepada cari Jolo. Sebab dia berjanji kepada rakyat Malaysia masa mula-mula jadi ketua polis negara nak tangkap Jolo. Akhir tahun dia kata, hujung tahun ini kita akan tangkap Jolo. Dah banyak tahun ini lah, nak tunggu hujung tahun ini dia tak jadi ketua polis lah. Tak payah tunggu hujung tahun, sekarang tangkap Jolo. Itu satu kita nak ingatkan. Gerak 98 nak ingatkan ketua polis negara, you better focus on Jolo, because it's not about Jolo, it's about maruah negara, it's about credibility Malaysia pada dunia. Saudara tengok Indonesia, Vietnam, tak payah cerita dah sekarang ni, they are flying now, and kita makin mengudung, banyak, saya nak cerita lah satu persatu, banyak report-report ekonomi dunia, kita mengudung, and one of the reason is because of this, the billion dah habis
Tangkapan tak dibuat. Ketua Polis Negara sebut tapi tak buat. So Ketua Polis nombor 1 Jolo. Pertama. Kedua, before dia pencen, kita Gerak 98 nak ingatkan dia untuk buat perkara yang betul. Kes video Azmin Ali sampai sekarang tak selesai. Tak selesai sebab tiada tangkapan, tiada dakwaan di mahkamah terhadap sesiapa. Mana logiknya ni? Kes video Azmin Ali, ada orang yang tampil, Haziq itu tampil dalam video yang tidak kabur. Yang video Azmin ni dia kata kabur, satu hal lah. Tapi video Haziq ni tak kabur. Maknanya kita tahu itu Haziq. Dia kerja dengan Azmin dulu, dia kata dia dalam bilik itu, dia bersama, dia record, video ni tak kabur. Mengapa tak ditangkap Haziq? Kalau katakan apa ni, kes itu tak betul, video itu kabur, itu bukan Azmin, maknanya Haziq membuat dakwaan yang salah. Maknanya harus mendakwa Haziq. Haziq harus didakwa kalau tak betul video tu. Kalau betul, Azmin harus didakwa. Sekarang ini di Malaysia, dua-dua tak kena dakwa. Azmin tak kena dakwa, Haziq tak kena dakwa. Azmin cakap A, Haziq cakap B. Azmin cakap ya, Azmin kata tidak, Haziq kata ya. Bertentangan. Bila dua orang bertentangan, mana boleh dua-dua betul? Mesti satu betul, satu salah. Yang salah mesti dihukum. Ini negara hukum. Ini negara hukum dan ini membabitkan menteri. Azmin itu menteri. Dan menteri ini boleh buat banyak kerosakan dan dia dah buat pun kerosakan. Kerana apa? Kerana dia ada video, dia ada kes yang tak selesai. Ini kerja ketua polis. Nak pencen lagi sebulan 2, selesaikan bab ini. Ini ingatan Gerak kepada Hamid Badu. Selesaikan ni, jangan sibuk nak tangkap orang, besok saya pula kena. Ini bising-bising ni, nak besok saya pula ambil kenyataan. Saya tak heran lah, nak ambil bila pun tak apa. Tapi saya nak ingatkan, you have your duty. And this is important. These are the 2 cases, it's very important. The whole world is watching on this. Pertama, kes Jolo, kerana ini maruah. Kedua, kes Azmin Ali, ini juga soal maruah. Ini maruah, ini menteri. Bila dia menteri, maruah dia menjadi maruah kita, maruah negara. Because he's a minister, he's our minister. Ini tugas ketua polis untuk selesaikan. Kalau betul kata tak betul lah, Haziq tak betul, then you charge Haziq. Why you don't charge Haziq? If you charge Haziq, then the whole world knows. Okay, at least the rule of law is taking its course. Maknanya ada perjalanan untuk memperoleh keadilan. Tapi tak ada. Haziq tak didakwa, Azmin tak didakwa. So you become a laughing stock. Tak ada credibility. Ini bagi saya, Gerak 98 kita akan ikuti dengan dekat perkara ini, dan kita ingatkan Hamid Badu selesaikan bab ini. Ada lagi beberapa perkara lain. Kita tahu kita memang asas perjuangan kita dalam melawan rasuah dan sebagainya. Kita tahu ada kes COVID. Semenjak kes COVID, ada kes yang membabitkan COVID, procurement 24-25 juta, yang membabitkan Menteri Kesihatan, pejabat Menteri Kesihatan, pejabat MITI pun, pada masa itu terbabit, siasatan dah dibuat, tangkapan dah dibuat, sampai hari ini tak ada dakwaan. Kita tahu semua tu, kita tak forget. Tapi sekarang ni pasal tumpuan kita untuk membina dalaman, kita tumpukan itu. Tapi kita tak lupa, dan kes-kes rasuah seperti itu juga, kita minta pelaksana hukum, polis dan SPRM ni ambil, take note, because we are not going to forget that. Gerak 98 akan pesu perkara-perkara itu, apatah lagi ia membabitkan duit rakyat, dan dalam keadaan COVID, bajet COVID, dan membabitkan nyawa kelompok Barisan Harapan. Sekarang vaksin kita melihat dengan dekat, kejap 3 bilion, sekejap ini 1,000, sekejap harga banyak ni, sekejap harga macam ni, harga rendah, harga okey. Orang boleh tengok dari sudut lain, but kita Gerak 98 we are going to focus dari sudut penggunaan wang rakyat, mesti tidak disalahgunakan. Ia merupakan bajet besar, dan kita tahu dalam soal-soal keselamatan, soal-soal kesihatan, kadang-kadang banyak loopholes yang boleh mereka gunakan, untuk lolos, daripada scrutiny yang lebih teliti, dan menyebabkan kebocoran ketirisan dalam dana-dana negara. Ini juga akan menjadi tumpuan Gerak. Jadi saudara yang saya kasih sekalian, ini kenyataan atau putusan penting yang saya dapat buat bersama dengan kawan dalam Gerak
Selangor pada petang ini. Kita ingin nyatakan sekali lagi komitmen kita, ya, Gerak 98 untuk terus bergerak. Banyak juga yang tanya, banyak live tak ada, dah lama tak ada, tapi sebenarnya kita beri tumpuan kepada persiapan PRU. Bagi Gerak 98, memanglah kita mahukan kalau boleh mandat itu diberikan, bukan PRU dulu, mandat dulu diberikan kepada PH. Tetapi ya, itu keadilan yang sebenarnya, ya. Itu mandat rakyat kepada PH, dan keadilan itu harus beri kepada PH balik mandat ni. Tetapi dalam keadaan negara Malaysia hari ni, daripada atas sampai ke bawah semuanya tak boleh pakai, apakah kita nak harapkan keadilan? Tak ada. Sebab itu kita tumpukan, ya, kepada PRU, sebab bagi kita inilah tempat dan medan untuk kita perjuangkan keadilan, ya, bersama-sama dengan rakyat, ya, semua kelompok, ya, untuk bersama-sama untuk perjuangkan keadilan. Dan sebab itulah kita mengambil masa beberapa minggu ini, saya dan kawan-kawan kita jelajah beberapa tempat, ya, untuk kita tumpukan, pastikan bahawa gerakan reformasi itu dalam PRU 15 ini memberi dampak dan kesan besar, untuk memastikan bahawa kerajaan reformasi yang tegak nanti selepas PRU 15 benar-benar merupakan kerajaan reformasi yang memberi kesan. Dan hari ini di Selangor kita memberi tumpuan khusus, kita membuat keputusan-keputusan khusus. Saya tahu ia akan membawa beberapa isu, ya, kepada beberapa pihak, juga teman-teman, tetapi we have no choice, ya, kita harus ke hadapan, kita harus tegas, kita harus berani. Inilah trademark kita selama ini dalam perjuangan reformasi. Kita tak takut sesiapa, kita mempertahankan reformasi, ya, kita bukan pegang kejar kepada pangkat dan jawatan, kita berjuang, ya, untuk memastikan bahawa reformasi itu berlaku, dan sekiranya perlu ditegur siapa pun, ya, kita akan tampil, ya, dan tegur dan lawan. Jadi ini komitmen kita Gerak 98. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.